Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. قال الله تعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Pada Ustaz Yahya Tuan Imam kita, pengurusi ayahanda kita Tuan Jaafar, Tuan Haji Jaafar, pimpinan Masjid Al-Qasar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada 4 Rejab bersamaan dengan 3 Mei ini kita dapat untuk sekali lagi dalam rangka kita nak meneruskan orang katakan perjuangan kita, perjuangan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah taala akan memberikan keberkatan dan juga keredaan kepada kita insya-Allah. Bila sebut Rejab ni, kita sudah hampir orang katakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab tu bila tiba bulan Rejab, Nabi ajar kita doa yang sahih. Ada yang Ramadan yang yang hadis yang tak berapa nak sahih. Tak sahih langsung pun ada juga. Insya-Allah yang hadis yang saya baca ni, ini hadis yang sahih. Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, Nabi ajar kepada para sahabat dan kita, berkati kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Itu hadis Nabi. Jadi kita mula doa lah. Kalau tidak hafal bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa masing-masing pun tak apa, sebab bahasa ni Allah Taala yang cipta. Kita cakap apa pun Allah Taala faham. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tengok TV dia countdown Piala Dunia kan. Tak salah Piala Dunia tu. Kita orang beriman ni kita countdown ataupun kita kira berapa banyak hari lagi untuk kita menuju Ramadan. Itu orang beriman yang nak menjadi lagi tetamu Ramadan Al-Mubarak. Baik. Hari ini saya nak sentuh beberapa memandangkan kuliah ganti saja. Ada isu yang saya akan bincangkan daripada buku-buku yang dikarang oleh ulama kita. Pada perbincangan kali ini saya akan menyentuh tentang asyurut din najhal muslimin, ataupun dalam bahasa Melayunya prasyarat untuk orang Islam ni kembali bangkit. Kira macam kuliah fiqh ada ni. Kuliah fiqh tu ada ustaz kita, kuliah sirah ada ustaz kita. Ana ni kuliah fiqh aja. Kuliah fiqh ni maksudnya membangkitkan semangat Islam kita balik. Memandangkan masih lagi kita dalam keadaan tidak menang Islam ni. Kita runtuh pada tahun 1924, 3 Mac. Sekarang ni 2014. Turki Utsmaniyah terakhir runtuh pada tahun 1924. Selang 4 tahun lahirnya tokoh gerakan Islam yang agung, yang ulung, itunya Imam Hasan Al-Banna. 1906 dia lahir. Sebelum daripada itu lagi 4 tahun jatuhnya Turki Utsmaniyah, lahir Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam yang antara yang terawal di dunia, yang secara tersusun. Baik. Kita jatuh 1924, sekarang 2014. Hampir 100 tahun sudah kita tidak menjadi kuasa dunia. Tuan-tuan. Sedangkan dulunya Malaysia Islam ni pernah perintah dunia hampir 800 tahun. Barcelona, ada lagi Hungary, sampai ke China, India. India 95% adalah wilayah Islam. Sekarang ni wilayah Hindu. Mana lagi negara yang kita tak sentuh? Semua negara kita telah jelajahi dengan rahmatan lil alamin, dengan mesej rahmat untuk sekalian alam. Itu bila tuan-tuan? Itu pada tahun-tahun yang dekat-dekat yang lepas. Sekarang ni kita nak sentuh, kita nak tengok benda ni susah. Kita hanya boleh baca sejarah dan kita berbangga dengan sejarah. Tapi kita susah untuk nak mengulang semula benda tu. Sebab itulah saya ambil kata-kata ulama kita dalam kitab ni untuk kita membangkitkan balik fikrah kita ataupun pemikiran kita sebagai seorang muslim, nak mengembalikan balik
cara hidup Islam, ad-dinul Islam yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam satu hadis riwayat Muslim, "Fa innahu ya'ishu minkum ba'di, fa sayara ikhtilafan katsira, wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayya bin nawajis." Bila kamu nampak banyak kemungkaran, kekhilafan, kerosakan di dunia ini, ba'di, Nabi kata, selepas daripada ketiadaan aku, Nabi kata 1500 tahun Nabi dah tinggalkan kita. Masa yarah khilafan kasira, kamu nampak banyak sangat kerosakan. Fa'alaikum bisunnati, Nabi kata, balik kamu kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan juga sunnah para sahabatku. Tamassaku biha wa 'addu 'alayya bin nawajis, dan pegang sungguh-sungguh sunnahku ini. Sebab apa? Sebab dua sumber utama ni kalau kita pegang sungguh-sungguh, kita akan dapat balik Islam perintah dunia. Islam perintah dunia 800 tahun, 900 tahun tidak ada kezaliman berlaku. Hatta orang yang pegang Islam pun kita adili, tak ada zalim. Islam jatuh, diperintah dunia ini oleh selain daripada Islam, Nasara dan juga Yahudi, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, walan tarda amkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani ini takkan reda pada kamu wahai umat Muhammad selagi mana kamu tak ikut jejak langkah mereka. Siapa dia Yahudi Nasara? Ini musuh Allah Ta'ala. Yahudi Allah Ta'ala lantik Nabi di kalangan mereka. Ya'rifuna abiya'ahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka dikenal Nabi macam mana mereka kenal anak mereka. Tanpa mereka membunuh Nabi, mereka maki Nabi, mereka membunuh Nabi, dan tidak sedikit di kalangan Nabi yang mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Isa sedikit lagi dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Naik ke langit, tunggu zaman Imam Mahdi datang, Dajjal datang, turun semula daripada langit untuk membunuh Dajjal dengan sekali saja tembakan mati. Tuan-tuan, itu zaman dulu. Itu juga Nasrani. Tamadun Rom, Tamadun Parsi, Tamadun Rom yang berdendam dengan umat Islam kerana umat Islam mengalahkan mereka dalam perang salib. Yang mana peperangan ini berlangsung selama hampir 200 tahun lebih. Allah Ta'ala menggunakan kemenangan kepada orang Islam. Maka habislah tentera-tentera Rom, Byzantin Timur, Byzantin Barat, tentera-tentera yang jahat ini, tentera-tentera musyrik yang ingin menghancurkan orang Islam. Akhirnya Allah Ta'ala melahirkan tokoh-tokoh pemimpin Islam yang hebat. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau bukan orang Arab, bukan juga orang Melayu, beliau orang Kurdistan. Orang Kurdistan. Sebab tu orang Kurdistan, puak Kurdistan ni antara puak yang paling dibenci oleh orang Barat. Sebab apa? Sebab puak inilah yang menghancurkan mereka, mengalahkan mereka dalam perang salib. Yang mana Islam menang dan Islam bertapak lama di bumi Baitul Maqdis. Sampai sekarang Baitul Maqdis dirampas oleh Yahudi. Tuan-tuan dimati Allah Ta'ala, ini sejarah yang perlu kita akui. Ada dia punya naik, ada turunnya. Islam perintah dunia, tak ada kezaliman. Tuan, sekarang Islam tak perintah dunia, makin banyaklah kezaliman. Di Filipina tak selesai walaupun telah ada perjanjian damai. Di Thailand begitu juga. Anak-anak kita nak mengaji agama, ditembak sana sini. Peristiwa tak baik, berapa ramai hafiz Quran dibunuh oleh tentera Thailand. Kalau kita gajilah sejarah. Itu juga dengan negara-negara lain, negara-negara Islam. Di Iraq habis, di Pakistan habis. Kita tanya halakah-halakah tuan-tuan pada saudagar-saudagar apa ni yang daripada Pakistan. Sebab apa mereka datang ke sini? Sebab negara mereka negara kacau, tuan-tuan. Datang ke Malaysia, banyak kan di belah-belah batu dua jalan damai itu. Boleh hidup, tuan-tuan. Kita duduk di sini malas kerja. Orang jauh boleh buat kerja. Sebab apa datang sini? Cuba tanya, sebab apa datang sini? Sebab rezeki di sana tidak menentu, peperangan berlaku. Pakistan, Afghanistan habis. Ini semua negara-negara Islam. Tuan-tuan, sebab apa jadi macam ni? Sebab kita mengkaji sejarah, kita syok dengan sejarah dulu, tapi kita tidak mau mengembalikan sejarah Islam itu. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, Nabi kata. Kalau kamu nampak benda-benda ini balik pada Islam, balik pada sunnahku, dan saya akan nampakkan beberapa kata-kata
ulama yang menyokong kepada hadis Nabi ini. Kalam ini, buku ini dikarang oleh Syekh Abu Ala Al-Maududi. Syekh Abu Ala Al-Maududi adalah tokoh gerakan Islam, ulama daripada India. India dulu tuan-tuan adalah wilayah Islam. Selepas jatuhnya wilayah Islam, Hindu memerintah, tokoh-tokoh gerakan Islam antaranya Abu Ala Al-Maududi, Syekh Maulana Zakaria Al-Karnanawi mengasas kepada gerakan tabligh, Syekh Hasan Nadawi, mereka bangun untuk mengembalikan Islam. Dua musuh utama Islam di India, pertama sekali Hindu yang tegar, yang keduanya Sikh yang anti-Islam. Akhirnya tokoh gerakan ini muncul untuk mereka nak mengembalikan Islam. Sebab India adalah negara Islam, India adalah wilayah Islam. Itu Salman Khan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, Khan ini semua daripada keluarga Islam. Yang dulunya mereka menghancurkan kerajaan Abbasiyah. Setelah baki ulama ni yang tak dibunuh, mereka belajar Islam dan keturunan mereka tu masuk Islam dan mereka menjadi kerajaan Islam. Itu India. Sebab tu Taj Mahal tu macam ubah masjid kan. Kalau siapa pergi sana, Taj Mahal itu antara peninggalan pengaruh Islam. Kalau kita tengok sejarah, tuan. Baik. Dan Syekh Abu Ala Al-Maududi ini lahir. Dia lahir dan dia menghubungkan satu gerakan Islam di India. Gerakan Islam di India ni banyak, gerakan Sufi, gerakan Tabligh, dan juga gerakan Jamiatul Islamiyah namanya. Dan Syekh Abu Ala Al-Maududi adalah tokoh dan ulama dan tokoh pendakwah yang menggerakkan Islam di India. Di India kita cukup dapat penentangan yang tegar daripada golongan Hindu, bukan Hindu yang musuh Islam, Hindu yang anti-Islam, Hindu totok namanya. Mereka pernah menghancurkan Masjid Kartar di India. Sebab apa? Sebab dia nampak kalau masjid ini dibiarkan, ramai Islam akan tertegarlah Islam nanti. Ramai orang sembahyang nanti, maka ramai orang masuk Islam. Akhirnya mereka menghancurkan Masjid Babar ni. Dan Masjid Babar itu hancur. Cuma yang uniknya, antara penggerak yang menghancurkan masjid ini telah masuk Islam. Sebab dia sedar dia buat kezaliman besar. Tak heran sebab India adalah wilayah Islam. India adalah wilayah Islam. Baik. Dan banyak sebenarnya buku-buku Syekh Abu Ala Al-Maududi. Sebab dia ni penulis yang profilik, penulis yang sangat hebat. Dia penulis kitab dan juga penulis majalah Islam. Dia tak kerja macam kita. Kerjanya kerja berjuang. Dia tak kerja pilih mewah, tak kerja pakwel, tak kerja pengguna taksi. Dia yakin pada Allah ada rezeki. Adalah kerja-kerja sikit-sikit. Ni ulama-ulama kita ni kerja, dia tak tumpu sangat. Imam-imam mazhab kita kerja, kasih bagus kasut, kasih bagus jam di masa al-bandar. Dia punya bapa ulama besar, tapi kerja kasih bagus jam je. Kita kerja 10,000, rukun qalbi pun tak selesai lagi. Kerja 10,000 satu bulan, rukun qauli pun tak selesai lagi. Akad nikah bukan main ni pak kita. Bila bini tanya, ni macam mana ni bang? Ni darah haid ke darah nifas ni? Oh ini darah merah pula dah. Memanglah darah merah. Tak faham tentang agama Allah Taala. Baik. Dia kata sini asyurut linajhil muslimin. Syarat untuk kita nak membalikkan Islam, panjang mukadimah lah. Saya ambillah beberapa item yang perlu kita ambil bersama. Dia kata sini mukadimah antara mukadimah kata sini, perlu ada kelayakan. Dia kata sini setiap daripada orang Islam, kulli muslim, kullu muslim untuk apa? Untuk litaqumuddin, untuk membina agama balik di dunia ni. Dia ada kelayakan dia. Macam kita kan nak pergi haji, dia ada kelayakan dia. Ada syarat-syarat wajib dia, ada rukun-rukun manasik haji dan sebagainya. Itu juga kalau kita nak balik Islam ni, kita nampak masjid banyak, tapi roh masjid tak ada. Kalau roh masjid ada, masjid ni boleh runtuh sebab ramai datang main masjid. Ni semayang solat Jumaat pun ada di sana, ada di sini. Khatib baca khutbah di bawah tingkat ni berapa banyak khatib baca khutbah lagi. Mana roh kita? Tak ada roh. Patut benda tu kena baikilah. Sebab antara kesempurnaan Jumaat, solat Jumaat dengar khutbah. Tapi khatib baca khutbah,
Di ground floor ni ada banyak dari khatib baca khutbah. Mana rohnya Islam yang tak ada? Masjid besar, tapi roh masjid tak ada. 3 juta setiap tahun orang pergi haji. 3 juta tuan-tuan. 3 juta ni kalau perang dengan tentera Israel, habis tentera Israel tuan. Arab Saudi, Iran, Libya, Morocco, sekali gabung tanah Arab hampir 400 juta orang. Negara Israel tak sampai 5 juta. Eropah tak sampai banyak itu. Tapi macam mana kita tak boleh nak kalahkan orang? Sebab tu tokoh-tokoh pemikir orang bukan Islam kata, kamu sembah Allah yang satu, dia kata. Kami macam-macam mazhab. Ada 3 Tuhan, ada 4 Tuhan, 3,5 Tuhan. Macam-macam orang juga. Kamu Tuhan yang satu je, sembah Allah. Kamu guna bahasa yang satu, Lughatul Arabiyyah. Kalau kita bahasa Melayu, tapi kita baca Quran. Quran bahasa lughah, bahasa Arab. Kami bahasa kami macam-macam. Bahasa Barcelona, Argentina, Portugis, semua tak sama. Tapi kamu ni Tuhan satu, bahasa yang satu, akidah yang satu. Kamu tak boleh nak bersatu, dia kata. Aina al-quwah, di mana kekuatan kita? Kami macam-macam ada. Bahasa tu lain, bahasa ni lain. Tapi bila menyebut tentang membunuh orang Islam, kami make unity, kami bersatu. Itu kekuatan kami. Kita bila diganyang, dibunuh, makin berpecah pula. Itulah masalah kita, tuan-tuan. Tidak ada kelayakan. Baik. Dan kelayakan ini mesti reconstruction, dia kata di sini. Mesti dibina balik. Untuk apa? Untuk nak membalikkan balik. Sebab disebut sebagai pembinaan semula. Sebab kelayakan ini telah muncul zaman Nabi, telah muncul zaman para sahabat, tabi'in, salafus soleh. Dan lepas daripada kerajaan Turki Utsmaniyah hancur, kelayakan ini sudah tidak ada. Zaman Nabi kelayakan ini cukup sempurna, tuan-tuan. Illa tansuru faqad nasarahullah. Bila kelayakan itu ada, Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Tidaklah melainkan kamu wahai Nabi, aku bantu kamu. Allah Ta'ala bantu kamu. Sebab kelayakan untuk berisi bantuan Allah itu ada daripada para sahabat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain, sahabat Nabi SAW. Sehingga Islam perintah 2/3 dunia, hampir 900 tahun, 800 tahun. Sebab kelayakan telah diisi oleh orang Islam, setiap daripada orang Islam. Dan akhirnya kelayakan itu makin hilang. Di hujung kerajaan Abbasiyah sudah ada kelayakan itu, sudah tidak ada. Rakyatnya sudah jahil, tak dengar cakap ulama, tak pergi kuliah maghrib. Ibarat itulah zaman dulu. Marah orang tak dengar nanti. Bila tak pergi dengar kuliah, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tak faham. Bila tak faham, itu yang senang dikeroyok dia punya pemikiran oleh orang-orang yang nak merosakkan kita. Sebab senjata paling ampuh bukan duit, bukan tembak, tapi ni otak kita ni, ilmu kita. Sebab tu saya kutuk pengarang kitab Fi Zilalil Quran yang dihukum mati sebab dia ni adalah tokoh gerakan Islam dan ulama besar. Siapa pun tengok buku Fi Zilalil Quran, saya ingat di Panikada, dia tulis buku tu dalam penjara, tuan-tuan. Kalau kita dalam penjara ni minta lepaslah, tolonglah lepas, tolonglah bidiku, tunggu aku sudah tu kesian. Fi Zilalil Quran dia tulis dalam penjara. Badi'uz Zaman Al-Nusi ditangkap, tulis risalah adu dalam penjara. Ulama-ulama hebat ni. Kita tulis apa? Tak ada tulis. Menangis saja, suruh lepas. Tapi memang salah sungguh pun. Dia tak salah. Dia mempertahankan hukum Allah, mempertahankan Islam. Dia kata, saya kata apa? Kamu boleh tembak dengan senjata. Senjata tembak sekali. Peluru memecah kepala ataupun menembusi kepala. Tapi bila ilmu menembak manusia, segala benda dia boleh tembusi. Manusia boleh tembusi kejahilan, dan bukan satu manusia ditembusi, segala manusia boleh tembusi kejahilan-kejahilan bila ilmu itu ditembak ataupun dipancarkan. Ini kata-kata ulama kita. Baik, syarat utama yang perlu ada di kata sini asyurut al-awwal, iaitu apa dia? Mempunyai kefahaman Islam ataupun
li'a'la al-Islam bis-salim, dia kata. Mesti ada Islam yang salim. Maksud apa sini tuan-tuan? Mestilah ada di kalangan orang Islam itu kefahaman Islam yang sebenar-benar salim. Salim ni yang suci, biqalbin salim, man atallah biqalbin salim. Tak jumpa Allah Ta'ala melainkan dengan akidah yang salim. Bila akidahnya salim, pemikirannya pun salim, tak rosak pemikirannya dengan kejahilan dan sebagainya. Ini super utama dan ini ciri yang pertama, makhahisu, ataupun ciri-ciri yang pertama, mustaqat yang pertama yang perlu ada pada setiap orang Islam kalau nak balik semula kegemilangan Islam. Kefahaman ini mesti ada untuk apa dia? Menegakkan peraturan Islam dalam masyarakat. Dia kata sini. Ya? Secara apa? Secara syumuliyah, bisyumuliyah. Segala benda yang Islam ajar, kita kena ambil. Maksudnya apa? Maksudnya bukti kita faham Islam. Dan di karangan ini dia kata juga, tidaklah memadai, dia kata sini. Tidaklah memadai orang Islam itu mempunyai ilmu yang bil-qalil, sikit je dia kata. Tak juga di kalangan orang Islam itu mesti jadi ulama besar, dia kata. Dulu saya pernah kata, nak syarat nak jadi ulama, dia kena hafiz Quran. Kita nak jadi hafiz Quran, baca Quran pun bayar. Buka Quran, bayar bukan. Nak jadi hafiz lagi, hapus terus. Baca Quran pun bayar, jadi hafiz Quran. Syarat utama nak jadi ulama besar, tak kira dia ulama fiqh, ulama sirah, ulama hadis, apa lagi, ulama mujtahid dan sebagainya, mereka mesti hafiz Quran. Al-Imam Bukhari tak sampai umur 20 tahun guru kepada Imam Muslim, walaupun dia di bidang hadis. Dia hafal hadis 300 ribu hadis, 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang tak sahih. Banyak hadis tak sahih, memang banyak tuan-tuan. Apa tu kena baca, kalau baca hadis jangan baca hadis yang tak sahih. Nanti kepala kita pun jadi tak sahih juga. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyataba' maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama aku, yang kata hadis tapi dia kata hadis, falyataba' maq'adahu minan nar. Allah Ta'ala akan sediakan api neraka, tempatnya di dalam neraka Allah Ta'ala. Berhati-hati ni. Saya ingatkan sekali lagi. Dulu saya pernah ingatkan ni, saya ingatkan lagi. Dekat Ramadan ni, jangan kita sebarkan hadis malam pertama tarawih. Ini dia punya ganjaran. Malam kedua tarawih, ini dia punya ganjaran. Malam ketiga tarawih, ini ganjarannya. Itu hadis yang mungkar. Bila hadis mungkar kita sebar, kita menyebarkan hadis mungkar, falyataba' maq'adahu minan nar. Allah Ta'ala sediakan api neraka untuk yang menipu atas nama Nabi. Dan Nabi kata, menipu atas nama aku dengan menipu atas nama orang lain tak sama. Maksud apa? Kalau kita tipu atas nama orang, dosa tak berapa besar bila kita tipu atas nama Nabi. Saya pernah jumpa tu. Malam pertama, malam kedua, sembahyang tarawih bagaikan pahala Nabi Ibrahim. Wah, hebat. Pahala Nabi Ibrahim. Dia bukan Nabi, tapi pahala Nabi Ibrahim. Malam kedua, tarawih, bagaikan bayi dilahirkan, suci, murni. Semua ada juga itu. Tengok memang hadis. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali antara sahabat yang sangat jarang meriwayatkan hadis. Tiba-tiba hadis itu panjang pula dah, sampai ke malam ke-9. Ni kalau kita jumpa di mana-mana masjid, panggil budak tu, panggil orang tu, pesan pada dia, jangan sebar hadis ini. Ini hadis yang tak betul. Dan hadis yang mungkar. Bacalah buku kita hadis, kita jumpa hadis ni. Kita tentang barakah Ramadan, tentang apa lagi, tentang ambil peran tentang Ramadan, ihtimam di Ramadan, tak jumpa hadis ni. Tiba-tiba kita sebar, itu bahaya. Kita sebar berita palsu tentang bukan Nabi pun kita ada bahaya dah. Al-Kazzab dikatakan penipu. Al-Imam Kabair sebut, Imam Zahabi sebut dalam kitab Kabair adalah dosa besar. Bila dosa besar, bila menipu atas nama Nabi, 2 kali ganda besar dia punya dosanya. Baik. Jadi kita mesti ada kepahaman. Tak perlu jadi ulama, dan kita takkan boleh jadi ulama. Macam saya bukan ulama. Ustaz je, dia punya ustaz. Tapi ustaz, Allah alam ustaz tak ustaz, tapi nama tu ustaz. Ulama ni ulama yang selesai dari sudut hadis selesai,
Kaedah fiqh dia kuasai, istinbat hukum dia kuasai. Itu baru ulama. Macam Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Aisami, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Itu baru ulama. Kan? Yang kita ni, macam saya ni, ularan semak ya. Kan? Sekali-sekala keluar, masuk balik. Yang ulama-ulama bukan kita. Kan? Syarat nak jadi ulama, selesai masalah Quran. Al-Imam Ibn Taymiyah, guru kepada Imam Ibn Qasir, guru kepada Imam Zahabi, guru kepada Al-Imam Ibn Qayyim. Tak sampai umur 20 tahun selesai habis Quran. Tuan-tuan, itu baru ulama. Ni kul huwallahu ahad 3 tahun baru hafal, memang itu ulama lah. Innamal a'malu niyyat 3 tahun setengah baru hafal, memang kan ulama lah. Jadi kita nak jadi ulama, takkan boleh jadi ulama. Sebab bukan bidang kita, sebab bukan suasana kita. Kalau keluar je nampak betis, keluar je nampak paha, memang tak boleh jadi habis Quran. Hapus terus Quran. Tuan-tuan, keluar di masjid, astagfirullah. Sebab bukan suasana ulama, suasana kita. Suasana ulama, dia ada tempat-tempat tertentu. Baik. Sebab tu kalau kita nak jadikan anak-anak kita ni jadi habis Quran, belajar agama, biar jauh sikit daripada bandar. 10 batu, 20 batu, 30 batu, biar jauh. Ni jauh, ya jauh anakmu ni. Tak boleh jadi ni habis minyak. Fikir minyak lah. Itu je lah. Tak fikir tentang kejayaan anak, tentang agama. Sebab apa? Sebab bila sebut bandar, di situlah paling banyak ada pasarnya. Nabi sebut pasar paling banyak jin. Pasar paling banyak setan-setan, jin-jin kafir. Jadi bila anak kita lalu akan dipengaruhi dengan mungkarnya, dengan maksiat, kelab malam, kelab situ, kelab sini. Jadi dia mempengaruhi pemikiran anak kita. Jadi afdalnya nak buka tahfiz dan buka sekolah agama biar agak jauh sikit daripada kebejetan ataupun suasana masyarakat yang dipengaruhi berbagai materialistik ni kan, hiburan. Baik. Dan setiap daripada orang muslim di kata sini mesti juga sekurang-kurangnya tak perlu jadi ulama, tak perlu jadi orang hebat, dan jangan juga cetek dia punya agama. Kurang-kurangnya dia mesti boleh at-tabayyun, at-tamyiz, baina muqarana ataupun muqarana baina aqidatil islamiyah wal aqidatil jahiliyah. Itu basic. Tak perlu jadi ulama. Tapi sekurang-kurangnya mereka mesti disebutnya oleh Abu Ala Al-Qurtubi, mereka mesti membezakan yang mana akidah Islamiyah, yang mana akidah jahiliyah. Akidah Islamiyah, akidah yang relate pada hadis Nabi, Quran, ijma' ulama, itu relate pada akidah Islamiyah. Akidah yang salih, akidah yang betul. Akidah jahiliyah, akidah yang tak relate pada Nabi, yang merapak, yang tak benda-benda dibuatnya, yang tak relate dengan sahabat Nabi, yang tak relate dengan hubungan para alim ulama. Walaupun dikatakan itu adalah pandangan-pandangan yang dikatakan bersifat keturunan. Kalau keturunan bertentangan dengan agama, itu dikatakan akidah jahiliyah. Walaupun bapak kita sendiri ajar. Tuan-tuan, ini macam-macam berlaku ni. Ada juga ni, ada lagi sikit-sikit. Ini kita kenal. Saya tak nak sebut banyak ni. Di Tawau pun ada juga akidah yang dia Islam, tapi dia masih yang praktikan akidah yang agak jahiliyah. Contoh akidah jahiliyah, bila dia nak pindah rumah, bila tengok satu burung ikat di rumahnya, dia akan kata rumah ini berpuaka, dia tak akan pindah. Dia beriman pada burung, dia tak beriman pada Allah. Itu akidah jahiliyah. Tiba-tiba mari zaman kita nak pindah, ada burung juga. Oh, tidak boleh pindah sini. Padahal burung itu makan di situ sebenarnya. Tak ada kaitan dengan akidah apa. Tiba-tiba kita kata, oh ini burung ini di sini bahaya ini, kita pindah. Padahal itu tak relate pada hadis Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Riwayat Muslim. Siapa yang ambil selain daripada apa yang telah kami ajar, fawarat, Nabi kata, terbuang ataupun tertolak segala-galanya. Ini namanya akidah jahiliyah. Dan orang Islam mesti beza mana akidah Islam, mana akidah jahiliyah. Walaupun kadang-kadang akidah jahiliyah itu dihubungkan dengan keturunan kita. Tak semua budaya yang nenek moyang kita kata betul, tak semua salah. Tapi yang yang salah kita mesti betulkan. Sebab apa? Sebab Islam bukan agama keturunan. Islam agama wahyu. Islam bukan daripada ayah kita, bukan nenek moyang kita. Islam bukan nenek moyang kita corakkan. Islam
Islam agama yang Allah murahkan. Sibagah Allah, Islam adalah sibagah. Sibagah ini anjuran Allah Taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini aku sempurna Islam. Allah Taala kata. Akmaltu itu dhamir pada Allah. Aku sempurnakan Islam dalam diri kamu. Kemudian aku tambah nikmat. Wa raditu lakum al-Islam madinah. Dan aku ridha Islam sebagai agama Allah. Islam agama wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Wahai Nabi, kamu bertindak bukan ikut hawa nafsu, kamu bertindak dengan wahyu yang aku telah berikan. Islam agama wahyu, Islam agama ilmu, Islam agama Allah, Islam bukan agama keturunan. Itu kena beza. Sebab itu zaman Nabi ada ayah menentang anak. Rasulullah sendiri menentang Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pakcik Nabi. Sebab apa Abu Lahab marah Nabi? Sebab Nabi tidak mewarisi akidah Abu Lahab. Sedangkan semasa Nabi lahir 100 ekor unta menjadi korbanan. Gembiranya Abu Lahab. Sebab lahirnya Nabi. Unta tuan, kalau kita beli unta ni 1 ekor, unta lebih mahal daripada unta merah tu lagi mahal. Unta merah tu mungkin sampai 20,000 unta merah. 10,000. Kalau unta yang biasa kita tengok macam film Dewangi itu 8,000, 6,000. Mahal sikit daripada lembu. Cuma darah dengan 100 ekor unta. Banyaknya Abu Lahab korbankan duit untuk Nabi SAW. Tiba-tiba bila Nabi besar, dia marah Nabi. Sebab apa? Sebab tak warisi akidah yang aku ajar. Sebab apa? Sebab Islam bukan agama warisan. Islam agama wahyu. Allah yang wariskan, bukan manusia yang wariskan. Qul innama ana basyarun mislukum. Nabi kata, aku ni adalah manusia macam kamu. Bila sebut manusia, wahyu, agama bukan Nabi buat, tapi agama Nabi terima. Itu kena beza. Sebab tu tuan-tuan dimati Allah Ta'ala, dia kata sini mesti ada beza. Mana akidah Islam, mana akidah jahiliyah. Mana benda khurafat, mana benda yang sahih dalam Islam. Baca doa selamat, tak ada masalah. Yang tak selamat tu, yang pelik-pelik dalam doa selamat. Itu yang tak selamat. Baca doa selamat, sunnah Nabi. Nabi suruh kita baca doa selamat, Nabi suruh kita baca doa panjang umur. Tak ada masalah. Tapi yang tak selamat, bila kita selitkan benda pelik-pelik dalam doa selamat, itu yang bercampur di antara khurafatnya dengan akidahnya. Islam tak boleh bercampur dengan khurafat. Dia mesti bisa. Islam ni dengan khurafat ni, dengan batil ni, dengan haram ni, dengan sesat ni, ibarat minyak dengan air, tak boleh pisah. Tak boleh bercampur, dia berpisah. Al-haram bayyinun wal halal bayyinun, Nabi kata dalam matan arba'in. Haram jelas, halal pun jelas. Tengah-tengah syubhat. Jadi kalau kita nak campur, takkan boleh campur. Sebab Islam agama suci. Islam agama yang tinggi. Bila kita campur dengan agama yang benda pelik-pelik, di situlah kita telah tak boleh beza. Fahaman kita tak boleh beza. Mana akidah yang sahih, mana akidah yang tak sahih. Sebab itu sifat Islam, makhasidul Islam antaranya adalah al-inqilabiyah. Mana al-inqilabiyah? Al-inqilabiyah maknanya bebaskan manusia daripada kejahilan. Bila manusia jahil, dia akan dekat dengan kekufuran. Al-jahlu aqrabul kufur. Jahil dekat dengan kekufuran. Jahil ni banyak macam. Jahil yang biasa, jahil lazimi. Jahil lazimi ni, dia jahil, dia sedar dia jahil, dia datang dengan kuliah maghrib. Dia nak tambah ilmu. Mengaku jahil lebih elok daripada mengaku pandai. Mengaku pandai, boleh jadi dia akan jadi keras kepala untuk menerima nasihat. Ada satu lagi jahil, jahil murakab. Jahil murakab ni kata-kata daripada Ustaz Nazri tolak. Sejak dulu lagi masa nanti kata 4, kata 5, tak lagi kitab dengan dia. Di sini tempat yang sama. Jahil murakab ni dia kata apa? Jahil murakab ni jahil dia jahil, sama ada dia sedar dia jahil ataupun dia sedar dia jahil tapi dia buat tak sedar, buat tak tahu, dan dia menjahilkan orang lain. Itu jahil murakab. Keruknya jahil murakab ni kan. Kalau jahil biasa-biasa tu okey lagi. Tapi jahil murakab ni jahil, tak sedar jahil ataupun buat tak sedar jahil, dan dia menjahilkan orang lain.
Ini penyakit orang Islam yang boleh menyebabkan Islam tak menang-menang sampai bila-bila. Sebab itu bila membicarakan tentang kefahaman, bukan sikit kita ulama. Antara yang mantai Syekhul Azhar, Dr. Ali Abdul Alim Mahmud dalam kitabnya Al-Fahmu fi Usuluddin, fi Usuluddin. Dia kata apa? Antara benda yang mesti orang Islam selesai adalah kejahilan. Dia kata. Sebab Islam agama ilmu, Islam agama pencerahan, dan Islam bukan agama yang tidak ada ilmu, yang menyebabkan umat Islam itu jahil. Kitab tu ada dengan saya. Membicarakan bab kefahaman. Ya, kalau kita tak faham, habis. Alangkah ruginya kita. Allah Ta'ala bagi Islam, anugerah paling besar adalah Islam. Tiba-tiba bila kita mengenal Islam, kita tak faham apa itu Islam. Itu bahaya. Bila kita tak faham, faqidun syai'in la yu'ti. Bila kamu faqid, Imam Syafi'i kata, kamu tak boleh beri apa untuk agama. Bukan saja untuk agama, hatta untuk diri kamu tak beri apa. Sembahyang tak selesai, ilmu tak selesai, segala benda tak selesai. Sebab kamu fakir, kamu miskin dengan agama yang kamu ada. Sedangkan Islam agama yang cukup kaya dengan ilmu. Bila tentera Mongol datang ke kerajaan Abbasiyah di Baghdad, dia menghancurkan kerajaan Abbasiyah, hancur sehancur-hancurnya. Dia menghancurkan istana, membunuh orang Islam, dan mengejar orang Islam, dan menebarkan kitab-kitab ulama, sehingga kan kitab-kitab ulama ini boleh jadi jambatan untuk mereka lalu. Banyaknya kitab ulama tuan-tuan zaman itu. Nak kata Islam ni, Allahu Rabbi, penuh dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala kata. Itulah Quran. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ajar manusia apa benda yang dia tak tahu jadi tahu. Itu yang nak belajar lah. Yang tak nak belajar takkan tahu dan tak boleh tahu. Selama-lamanya dia jahil. Waja'alnakum syu'uban waja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada 'alan nas. Aku jadikan kamu umat yang wasata, pertengahan di antara kafir, di antara jahil dan di antara yang melampau, tengah-tengah. Tak melampau, tak juga jahil. Menjadi saksi pada manusia. Macam mana kita nak jadi saksi kalau kita sendiri tak boleh saksikan diri kita sebagai seorang Muslim yang Allah Ta'ala bagi agama ini? Elok-elok itu kena jaga sebut. Dan amalan-amalan Islam dan bukan Islam. Beza mana amalan Islam, mana amalan bukan Islam. Kena beza sungguh. Tuan-tuan dia kata sini. Amalan Islam ni banyak tuan-tuan, baca Quran, ziarah kubur dan sebagainya. Amalan bukan Islam pun banyak juga. Minum arak, membunuh, mencuri. Sebab Allah Ta'ala haramkan. Sebab Allah Ta'ala haramkan benda begini? Sebab benda ini merosakkan manusia, menghancurkan akhlak manusia. Allah Ta'ala haramkan. Jadi bukan daripada min amalil Islam, bukan daripada amal Islam. Jadi kita mesti bisa. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada beza tuan. Kita tafarraka, kita berpisah daripada orang yang faham. Dan kita buat benda-benda yang kita rasa sedap, padahal benda itu salah dan tak boleh, dan Allah Ta'ala larang. Nomor ekor, beli toto. Jelas dalam Quran, walaupun dalam Quran tak sebutlah toto tu, tapi judi. Tapi orang Islam yang tak faham hukum haram toto ni berbaris panjang, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai warga emas. Sebab jadi macam ni, sebab dia tak ada ruh kefahaman. Sama juga dengan orang sembahyang, orang solat. Solat betul, tapi dalam masa yang sama ni solat tak ada roh sembahyang. Ini kita kena beza. Sebab Allah ni dia bagi tuntutan kita ni, tuntutan agama dan juga amal Islam ni, dia segala benda ada ibrahnya, bukan saja-saja. Sembahyang ikut waktu tepat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila kita lepas sembahyang, kita jadi orang yang paling tepat dengan masa. Janji pukul 8, 7.58 terpacak sudah. Janji pukul 8 pagi, 8 malam dia datang. Habis hangus orang tu menunggu.
Allah Ta'ala bagi nampak itu. Yang keduanya soft, sembahyang jemaah, rapat-rapat. Itu pun harus sendiri-sendiri. Muslim kok masih sendiri lah. Mesti rapat lah. Ini mau sendiri-sendiri. Ada setengah tempat kita sembahyang, dia mau sendiri-sendiri. Kita rapat sikit dan sudah mukanya. Padahal sembahyang jemaah ini memang untuk rapat, tuan. Tapi jangan sampai tak boleh nak rukuk. Kurang-kurang sentuh bahu, kita boleh. Kita nak rapat, buat masih sendiri, senang cerita. Memang sembahyang tu keluar di situ. Bila lepas sembahyang nanti, seorang sakit, seorang tembak, seorang dibunuh, seorang diserang oleh musuh Tuhan, insya-Allah kita bersama dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Itu ibrah sembahyang. Muslimatnya Allah Ta'ala perintahkan auratnya sama waktu sembahyang, luar sembahyang, tak ada beza. Bila lepas sembahyang nanti tutup aurat macam dalam sembahyang. Tapi kenapa tak jadi macam tu? Sembahyang juga, tapi kita paling lewat datang office, suruh punch card, member suruh tolong aku lewat jam. Padahal baru start motor, baru start kereta, tak jam pun. Sebab lambat sudah. Yang keduanya, kita paling sakit hati dengan member. Ada masalah hati, tak ada kesatuan. Padahal jemaah, Tok Imam, Tok Bilal, langkah masjid dia bertumbuh, langkah dia bertumbuh. Ada tak senang hati? Sepatutnya aku jadi imam tadi, pula dah. Tak selesai masalah. Sebab apa yang jadi? Sebab kefahaman dari sudut ibadat tak selesai. Dia sembahyang, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Lepas tu muslimat sembahyang, lepas sembahyang baca habis. Bila kita tanya, kenapa tak tutup aurat? Aku sembahyang juga Pak. Apa beza dengan sembahyang? Aurat muslimat, dalam sembahyang tu dah beza. Sama. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab dia tengok sembahyang ni ritual semata-mata, bukan cara hidup. Itu kefahaman yang cukup sedih tuan-tuan. Sebab tu bila dia sembahyang, lepas sembahyang keluar di masjid, dia tudung pun tudung macam tak tudung jugalah. Kepalanya saya ditudung. Tapi dia punya dada tak ditudung. Sebab fashion dia kata. Sebab sedangkan dalam Quran An-Nur jelas tutup sampai ke dada. Sebab apa jadi macam ni? Sebab kefahaman ibadah itu terbatas hanya untuk ibadah, bukan cara hidup. Sedangkan Islam bukan hanya ibadah, Islam adalah ad-din, cara hidup. Itu juga dengan kita. Bila imam salah kita tegur, subhanallah. 3 minggu imam outstation, tak jumpa bini lagi. Tiba-tiba jadi imam, tak berapa nak khusyuk. Lama tak jumpa bini kan? Tiba-tiba sembahyang lupa surah. Satu mak pun baris daripada sana ke sana. Subhanallah, semangat tuan-tuan. Apa tu imam ni? Dalam hatilah. Luar tu diajar kita bila ada kemungkaran kita mesti tegur. Dalam sembahyang Allah Ta'ala ajar kita. Imam bukan buat mungkar pun, imam buat silap dia. Tapi dianggap sebagai benda perlu dibetulkan. Subhanallah diajar oleh sunnah. Ibrahnya lepas sembahyang, bila kita tengok mungkar, kita kena tegur. Siapapun dia kita kena tegur. Bapak kita kan, mamak kita kan kena tegur. Bapak kecil diri, weh dah bapak. Macam ada akhlak ini, bapak pun dengar. Jadi bagus. Bapak dadakan aurat. Bapak tengok kusti depan mamaknya. Tegur, weh mak. Tak senonoh betul bani pak. Biar bapak pun. Kalau benda itu salah, mesti dengar. Artinya nasihat. Waliman dia Rasulullah. Wali Rasulullah, wali Rasulihi, wali a'immatil ala muslimin. Nabi kata, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang beriman. Segala-gala orang beriman. Itulah ruh pada ibadah. Sembahyang bukan untuk rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Lepas salam selesai. No. Dalam sembahyang Allah Ta'ala ajar cara hidup. Haji begitu juga. Ni haji sibuk bawa cerek lah dan sebagainya. Mulalah dan lain dah. Kalau kau nak minum ni, tak beriman lah kau, tak bertambah iman. Ini berkat ni daripada cerek daripada Mekah. Padahal tengok-tengok made in China. Diimport pergi ke Mekah, Mekah jual. Kita pun dengar, oh berkat ni cerek ni simpan bagus-bagus, ada keberkatan. Tengok-tengok made in Thailand. Tak apalah, tapi mana roh haji kita? Di sebalik roh haji
Haji wida, Nabi perintah manusia, taraktu fikum amrayn la in tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah. Pada musim haji, aku tinggalkan kamu dua benda. Kamu ambil dua benda ni, kamu akan paham Islam, kamu akan amal Islam. Apa dia Nabi kata? Quran dan juga sunnah. Tiba-tiba kita naik haji, balik haji. Haji itu di Mekah ya. Kita bawa nanti setengah si hajinya, kepala saya haji, badan dah haji sudah. Apa cerita Muhammad? Mana ruh Islam di situ? Sebab apa? Sebab kita nampak Islam hanya untuk haji. Tak ada kepahaman di sebalik haji. Ini yang perlu kita perbetulkan. Ini puasa ni akan datang. Sebulan 2 bulan akan datang ni. Kita puasa sebab puasa datang. Tak puasa kita tuntut. Ada di kalangan kita di seumur hidup tak pernah puasa sunat, melainkan puasa wajib. Tanya diri masing-masing tuan-tuan. Nabi kata, kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Riwayat Tirmizi, riwayat Muslim pun ada. Nabi riwayat Bukhari pun ada. Nabi kata, berapa ramai orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Bayang tuan-tuan. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia tengok orang puasa, dia puasa. Tapi la'allakum tattaqun, tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ruh kepada puasa itu kita bertakwa pada Allah. Tapi kenapa bila puasa kita lepas hari raya itu kita merdeka sungguh tuan-tuan? Merdeka semerdeka-merdekanya. Salam laki-laki perempuan kosong-kosong ya, kosong-kosong. Kosong-kosong apa? Tanpa dosa lagi. Laki-laki perempuan selama menit. Tak kira yang apa. Kalau laki-laki perempuan yang bukan muhrim, yang bukan halal, tak boleh. Kosong-kosong. Allah. Tanpa pula kosong. Satu-satu. Sebab dosa itu. Laki-laki perempuan salam. Mana roh puasa kita? Tak ada. Sebab apa? Sebab puasa datang, kita datang. Tapi kepahaman puasa tak melainkan la'allakum tattaqun. Akhirnya Aidil Fitri tidak layak kita jadi golongan yang disebut sedekah sebagai sedekah wahda wa nasara abda wa azza junda wa azamal ahzab wahda. Itu takbir raya. Takbir raya ni sebenarnya kena power tuan-tuan. Tapi takbir raya musim Malaysia ni musim paling sedih di dunia. Allah, bukan kata haram tapi tak relate dengan sedekah wahda. Kalau kita tengok takbir raya di Mekah, tak macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah wahda wa nasra wa azza junda. Sebab takbir ni relate daripada peperangan Khandaq, jihad fisabilillah. Nabi dikepung oleh peringkatan ataupun pakatan Ahzab. Sedekah wahda wa nasra abda wa azza junda wa hazamal ahzab wahda. Aku hancurkan tentera Ahzab, Nabi Allah Taala kata. Kalau kita takbir kena power. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Malaysia, Allah, peluk dia kita menangis dengan. Bukan kata salah lah, tapi sudahlah kita punya la'allakum tattaqun, tak berapa nak takut, kosong-kosong, laki-laki perempuan kosong-kosong gitulah ceritanya. Kita punya takbir pun tak berapa nak. Cuba tengok orang Arab takbir macam mana. Sedekah wa'da wa hazamal ahzab wahda. Kita nak juga try macam tu, kalau pacik-pacik lari semua nanti. Kena bertakbir di masjid. Jadi kita pun tak apalah. Tak salah benda tu. Tapi itu buruk lah. Tapi nak kata isu utamanya la'allakum tattaqun. Sebab apa jadi macam ni? Sebab kita nampak roh ataupun ibadah Islam sekadar ibadah, kita tak nampak roh. Ini yang dikatakan kefahaman kita tidak sempurna kefahaman. Kita sempurnakan rukun haji, kita tak ambil ibrah haji. Sedangkan dalam haji Allah Ta'ala ajar jihad. Peristiwa haji, orang-orang daripada Madinah Yathrib datang di sebalik haji, tengah malam mereka jumpa Nabi untuk buat perjanjian Aqabah, untuk melahirkan umat Islam di Madinah, dan lahirlah kerajaan Islam Madinah ataupun perjuangan Islam di Madinah di sebalik haji. Tapi kita naik haji, yang penting ada haji, okey sudah baik itu. Sebab tu ada isu haji tapi tak sembahyang, hajat tapi macam seksi pula hajat. Ada juga begitu. Apa yang tengok jauh-jauh tuan-tuan, di tahun ni cukup banyak haji-haji yang seksi-seksi yang cukup menawan ini tuan-tuan, mengugut keimanan kita. Jadi kita tengok pun makin haji, ada dia punya gelang ustaz, kita tengok gelangnya semua. Allah Rabbi, roh tak ada. Haji ada tapi roh tak ada. Macam kita lah, ada jasad tak ada roh. Handsome macam mana pun
cantik macam mana pun depan mata kita, orang paling cantik dunia, kalau tidak ada dia punya roh, tidak beliur kita tuan-tuan, mati begitulah. Tapi kalau ada dia punya roh, bawa lari tuan-tuan, sebab tak ada roh, tak ada kesan, tak ada fungsi dah. Contoh ibadah kita ini disebut sebagai kefahaman yang mesti ada kepada orang Islam. Yang terakhir dia kata di sini, dia juga dia kata sini, orang yang tak berilmu, dia kata sini, seseorang manusia bidunil ilm, dia kata tanpa ilmu tak boleh menuju ke jalan yang benar, dia kata. Sebab tu bila kita tak ada ilmu, kita tak dituju dalam benar. Kita kata dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Lepas salam, kita ikut jalan yang tak mustaqim. Kita ikut jalan yang rosak. Tapi semayang, ihdinas siratal mustaqim. Hari raya kita paling awal bangun. Subuh tak, tapi semayang hari raya. Dalam semayang hari raya, ihdinas siratal mustaqim. Tapi subuh dah semayang. Kita telah tarik tali dengan Tuhan. Kita main-mainkan Islam ni seolah-olah ikut cita rasa kita. Itu bahaya tuan-tuan. Itu bukti kefahaman kita tak. Sebab tu bila orang tak ada ilmu, tak ada kefahaman ruh dan kefahaman Islam tu, dia tak boleh nak amalkan Islam sempurnanya. Sebab itulah lahirnya anak-anak kita yang sembahyang tinggal, anak-anak kita yang dadakan aurat. Kalau isu-isunya ni tak selesai, kita tak akan nampak Islam boleh perintah dunia. Sebab apa Palestin tak boleh menang? Sebab orang Islam di Malaysia, di negara lain masih tinggalkan lagi sembahyang. Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan. Sebab apa Islam tak boleh menang di Turki, di Iraq dan sebagainya, di Afghanistan, di Pakistan? Sebab orang Islam di Pakistan, di Afghanistan, di negara-negara lain masih tinggal sembahyang, masih buat konsert mungkar, masih buat ini dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan. Bila tangguh kemenangan, kita nak bayar balik tangguh itu, darah, budak-budak mati kena tembak, sangat banyak bayarannya tuan-tuan. Tapi kita kena reda. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Kuasa nak tangguh kemenangan ini. Bila Allah Ta'ala tangguh kemenangan, maka banyak kita perlu bayar. Darah, keturunan, kehancuran dan sebagainya. Ini dah berlaku kepada dunia Islam. Sebab tu Tuan Guru saya kata, kalau nak bangunkan Islam balik, dia mesti tegakkan, dia mesti bangunkan jihad ta'lim. Apa makna jihad ta'lim? Inilah kuliah maghrib, pengajian ilmu, kuliah-kuliah apa sekalipun, program-program yang bersifat ilmu, kita mesti pergi. Walaupun saya di KL baru-baru ni, saya nampak juga lah Facebook ataupun gambar Ustaz As'ad, Ustaz Kazim Alias. Ustaz Kazim Alias ni saya biasa dengar kuliahnya di Semenanjung. Alhamdulillah ramai datang. Jadi itu tanda kita nak pada Islam. Tapi jangan bermusim tuan-tuan. Biar itu sebagai mukadimah. Bila ada ustaz datang, tak kira siapa ustaz pun, kita pergi dengar itu. Soal dia popular tak popular, itu soal kedua. Yang pertama sekali, soal dia bawa Islam, dia bawa ilmu, supaya kita tidak jahil. Bila kita jahil, kita tak boleh nak amal agama. Bila tak boleh amal agama, kita tak boleh nak persembahkan depan Allah apa yang kita telah buat untuk agama kita. Hal balaghat risalati, Allah Ta'ala akan tanya nanti, adakah kamu telah sampaikan risalah? Nanti dia pergi jawab. Dengan anak-anak kita pun tak selesai, dengan anak bini kita tak selesai, dengan diri kita pun kita tak ada nak sampaikan Islam untuk diri kita. Sebab apa? Sebab kejahilan menguasai diri kita, ketidakpahaman menguasai diri kita. Itu yang dikatakan sebagai prasyarat yang mesti kita selesaikan sebelum kita nak membicarakan benda-benda lain. Dia banyak lagi prasyarat, iman yang kukuh, syahsiah, jemaah Islam yang kukuh. Itu isyarat yang kita akan bincang bila-bila akan datang insya-Allah. Cuma isu yang pertama yang saya tekankan di sini, ambil daripada kalam Abu Ala Al-Maududi Syekhuna kita ni, adalah kefahaman orang Islam mesti selesai untuk kita nak melihat balik kebangkitan Islam insya-Allah. Sekadar itulah tuan-tuan, macam pula wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Qul qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala sabilik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin karim wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.